Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau ad-din, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini, hari yang ke-22, pada malam ke-23. Aminkan, khususnya pada malam-malam Ramadan, berselang-seli di antara solat tarawih, doa yang berbunyi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa yang saban malam dibaca dan diaminkan oleh kita semua. Doa yang diperingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ambil peluang-peluang keemasan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita berdoa dengan hajat yang besar. Mudah-mudahan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita nak tengok sedikit pengertian maksud apa yang kita doakan itu, supaya kita tahu apa yang kita minta, dan mudah-mudahan dengan cara itu insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi dalam doa yang kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menggalakkan kepada kita untuk meminta. Ud'uuni astajib lakum. Allah kata daripada hidup kita dunia dan akhirat. Jadi bila kita dapat memahami apa yang kita minta, yang kita pohon, maka insya-Allah juga perjalanan hidup kita akan jadi lebih-lebih baik, insya-Allah. Baik, dua benda yang kita minta dalam doa itu, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah. Yang pertama, ridhaka, supaya Engkau redha kepada kami. Dan yang kedua, wal jannah, selepas Engkau redha kepada kami ya Allah, kami mohon ganjaran syurga. Inilah dua yang Dr. Imam doa setiap kali tarawih yang kita aminkan. Bukan benda kecil yang kita minta,
kita minta benda yang sangat besar dalam hidup kita. Pertama, kita minta supaya Allah Ta'ala redha kepada kita. Apa makna redha, tuan-tuan? Redha maknanya Allah setuju. Allah redha dengan kita, Allah setuju dengan kita, Allah suka dengan kita, Allah terima apa yang kita buat. Itu nama dia redha. Jadi dalam hidup ni kita nak supaya Allah redha kepada kita. Itu yang kita minta berbuih mulut tiap-tiap malam. Ya Allah, redalah pada kami, redalah pada kami, redalah pada kami. Setujulah dengan apa yang kami buat, ya Allah. Namun sedar atau tidak, untuk diri kita sama-sama melihat, ulama dia bincangkan juga benda doa ini. Yang kita minta tadi redha Allah. Maksud dia apa? Kita nak supaya Allah redha dengan kita tak? Allah suka dengan kita, Allah puas hati dengan kita. Tetapi ulama dah sebut lama dah, tuan-tuan, sebelum keredaan Allah itu kita nak boleh dapat. Sebelum Allah nak redha dengan kita, kitalah terlebih dahulu kena redha dengan Allah. Raditu billahi rabba. Kami redalah Allah sebagai Tuhan kami. Jadi kita dulu kena redha dengan Allah. Redha dengan aturan dia, undang-undang dia, ketentuan dia, hukum hakam dia. Allah datang ujian, mengeluh kami hebat lagi. Jangan mengeluh banyak sangat, tuan-tuan. Ramadan ni kan dipanggil bulan ujian, macam-macam lah. Allah takdirkan kita perempuan, setuju je lah jadi orang perempuan tak? Nak buat macam mana? Benda tu bukan boleh pilih. Masa nak beranak tu boleh pilih, saya ingat nak jadi anak jantan. Tak boleh, tuan-tuan. Benda tu Allah dah atur. Kita laki cara laki, yang perempuan cara perempuan. Redha. Allah uji kita, Allah susun perjalanan hidup sebagai Muslim. Allah turunkan redanya kepada kita. Dan bila mana Allah Ta'ala redha, apa jadi? Wal jannah. Baru datang peluang nak masuk syurga. Hari ni banyak orang minta syurga, syurga, kami nak masuk syurga, jadikan kami ahli syurga. Tapi perangai macam ahli neraka, tuan-tuan. Jiwa dengan Ramadan ni tak ada langsung roh. Tak ada roh langsung, tuan-tuan. Kita ni patutnya syukur. Bagi orang-orang beriman ni, dia rasa, ya Allah, malam ni dah malam 23 Ustaz, laju betul dah masa ni. Itu orang beriman. Tapi bagi setengah orang, Allah, lambat lagi nak raya Ustaz. Nabi dah sebut dah 1400 tahun yang lalu. Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu apa kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka inginkan Ramadan itu sepanjang tahun. Tapi sebab tak, kalau tahu betul fadilat, kelebihan, pahala berganda, rahmat, keampunan, Lailatul Qadar, semua ni, sayang Ramadan nak tinggal. Tapi sebab bagi setengah manusia, dia langsung tak menjiwai. Bila tak menjiwai, langsung. Ada seorang hamba Allah ni di Malaysia ni buat lagu yang bukan-bukan.
10 akhir tuan-tuan, bergolek dalam jacuzzi. Penari pun kita tengok seram lah. Sotong tak sotong, udang tak udang, takut tuan-tuan. Sampai dah kena sumpah seranah dengan mak sendiri. Apa nilai hidup tuan-tuan bila mak dah sumpah kita? Tak reti nak hormat Ramadan. 10 akhir ni bang, bukan senang nak dapat. Macam marah pula ceramah pula ni. Ada dah sahanan suruh produk ni, macam boykot KK, baru tahu saya lagi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dan inilah jalan yang sedang tuan-tuan buat. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata apa? Taharrau Lailatul Qadr fi awakhiri Ramadan, atau kama qala. Nabi kata taharrau, taharrau kata Nabi, carilah. Carilah ni maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita sedar perkataan Nabi ni, biasanya benda yang melibatkan cari ni adalah benda penting tuan-tuan. Orang akan sanggup buat apa saja demi mencari. Kan Nabi kata carilah Lailatul Qadar itu. Kalau orang beriman faham statement Nabi ni, hadis Nabi ni tuan-tuan, dia akan pulun tuan-tuan. Contoh, cari rezeki, atau orang panggil cari makan lah. Orang sanggup berniaga tuan-tuan walau penat. Tuan-tuan sanggup bekerja siang malam, sangkut jam apa semua, sebab cari rezeki sesuap nasi. Bila cerita cari, orang akan pulun tuan-tuan. Cari rezeki, cari makan, cari jodoh, nak kahwin kan, orang pulun cari, kumpul duit. Bukan main-main, kelebihan dia 1000 bulan punya cerita. Sebab itu tuan-tuan, kita ni, saya pesan untuk diri saya dan kita semua ni, kita tengoklah kekurangan, kelemahan, dan 10 hari yang berbaki ni kita pulun lah. Kalau istilah dia pulun, kita pulun. Dia tidur masjid tuan-tuan, tak balik. Tak balik Ustaz. Bila abang balik? Iktikaf lagi 1 malam. Kerja macam Ustaz, baju usung semua bawa pergi masjid. Kebetulan dia pula nazir masjid, bukan kecil anak tuan-tuan, bukan orang biasa. Tan Sri saya cerita ni. Jadi tuan-tuan, dia tidur masjid. Kalau ada urusan kerja semua kat masjid. 10 hari akhir, rumah dia dengan masjid dekat je. Tapi poin saya, dia boleh buat. Abang ni tiap tahun macam tu lah Ustaz. Saya kata hebat agak saya yang Ustaz tak. Jadi sebab itu kita minta redha Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian kita minta syurga. Dua ni tuan-tuan, maknanya nak masuk syurga kena Allah redha dengan kita dulu. Macam mana nak supaya Allah redha? Kita kena redha dengan segala ketentuan yang Allah dah tentukan pada kita. Itu cara ni. Maknanya bila Allah buat keluar arahan apa pun, kita ikut je. Jangan cakap banyak, kan? Jangan degil, jangan melawan, jangan. Tak payahlah tuan-tuan. Kita nak lawan Tuhan ni bukan dia. Bukan kudrat kita nak melawan Tuhan, bukan. Kita pun Allah buat. Apa yang kita nak lawan dia? Kan? Kita pun tumpang bumi Allah. Kita hidup malam ni pun dia yang izin. Tuan-tuan boleh mari malam ni pun Allah yang izin. Apa kekuatan yang kita ada?
Tak ada apa tuan-tuan. Saya datang ni sebab sihat Ustaz, bukan sebab sihat. Berlambak orang sihat tak datang kan, tapi sebab Allah izin kita sampai lah tuan-tuan. Itu je. Dan itu Allah Ta'ala hadiahkan syurga kepada kita semua. Kita dijauhkan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah jauhkan kita daripada kemurkaannya. Kita tak nak Allah marah pada kita, Allah murka pada kita. Kita tak mahu. Sebab bila Allah murka, jawapan dia wannar, api neraka. Api neraka ni jangan buat melawak tuan-tuan. Saya dah cerita banyak kali, bukan bahan gurauan. Dalam hadis Nabi sebut neraka tu gelap. Gelap gelemat tuan-tuan. Dah lah panas, gelap pula. Pasal apa gelap? Sebab api dia warna hitam. Gelap dengan panasnya, dengan gaung, dengan jurang, dengan seksaan, dengan kalajengking, segala macam, semua ada dalam tu. Takkan tertanggung tuan-tuan. Api dunia pun rentung tuan. 3-4 hari lepas driver lori kan, terbakar lori, rentung, mati. Itu api dunia. Yang api neraka 70 kali ganda lagi panas. Jadi saya seru pada diri saya tuan-tuan dan ibu-ibu semualah, kita yang hadir, ambillah peluang-peluang yang berbaki. Peluang yang masih itu masih ada. Maksud ruang masih ada maknanya kita masih hidup. Pasal bila dah mati tuan, tak ada apa benda kita nak boleh buat kan. Bila mati ni tak boleh apa dah. Kuliah tak boleh dah. Saya boleh kuliah ni pasal hidup kan? Dan tuan-tuan boleh datang pun sebab hidup. 26 tahun saya ceramah, yang datang kuliah saya semua orang hidup kan? Belum ada orang mati datang. Nak sebutnya tuan-tuan, bila dah mati, mati, tak boleh buat apa. Mandi pun orang tukang mandi mayat yang mandikan kita. Baju pun kain kapan orang lain tolong balut, yang dulu kita handal sangat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ambillah peluang-peluang terakhir pada malam-malam akhir Ramadan, berbaki kurang lebih 1 minggu daripada sekarang. Hari ini hari Selasa, hari Selasa depan tengok anak bulan. Selasa depan 29 Ramadan. Kalau tengok takwim tu esoknya raya, itu takwim. Tapi kita tunggu je lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, seminggu je lagi. Lepas ni semua akan back to normal. Semua akan balik asal. Pahala akan balik asal, ganjaran akan balik asal balik. Tak ada dah ganda-ganda yang hebat beribu-ribu macam ni, tak ada. Jadi saya seru diri saya tuan-tuan, kekalkan amalan kita malam akhir ni. Paling kurang kata ulama, solat isyak dan subuh berjamaah jangan kita tinggal 10 akhir. Itu paling koman punya lah, nak dapat tempias-tempias Lailatul Qadar. Kalau kita ada usaha sikit, sambung dengan tarawih witir, itu lagi baik. Ada lagi usaha, bangun tahajud sikit, itu lagi cantik. Kita buat sekadar kemampuan kita. Ada orang dia boleh buat, kita pun mesti boleh buat juga tuan-tuan. Kalau kira penat ni tak habis kan. Penat ni memanjang penat je kita ni. Ni sebenarnya terawih kejap lagi penat. Tadi faham boleh tahan. Berbuka tadi 2 pinggan setengah kan. Ni pun mata dah kuyu je kan. Ustaz pun nampak halus saja. Jangan hilang ustaz sudah.
Jadi tuan-tuan, peluang-peluang ni kita pulun elok-elok. Mudah-mudahan apa yang kita sharekan sedikit untuk malam ini dapat kita jadikan pengajaran bersama. Dan saya doakan semua yang hadir pada malam ini, Allah Ta'ala izinkan kita dapat habiskan Ramadan sampai ke penghujung dalam keadaan sihat walafiat, dan Allah anugerahkan kita juga kelebihan Lailatul Qadar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuan-tuan, peluang-peluang yang masih berbaki ni kita guna baik-baik, dan perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat, minta ampun dengan Allah, dan banyakkan sedekah, baca Quran, iktikaf dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh kita kongsi sedikit untuk malam ini. Apa yang paling penting, ruang-ruang yang masih berbaki kita manfaatkan sebaik mungkin. Nak buat preparation raya, tak apalah buatlah, tapi jangan tinggal ujung-ujung. Dia punya cabaran yang tu lah tuan-tuan. Saya pergi mana pun sama je, saya tanya semua tempat kan, macam mana jemaah? Separuh Ustaz, separuh boleh tahan, setengah tempat suku je, lagi ngeri 3 suku terus. Itu lagi menakutkan. Jadi tuan-tuan, bersyukurlah kita yang masih tinggal. Orang lain tu mungkin kita anggap mereka tu ada urusan atau tukar-tukar tempat ke, kita sangka baiklah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua yang hadir. Dan seperti biasa tuan-tuan, sebelum saya tangguh, saya minta laluan. Macam biasa, malam ni saya bawa tabung atas kursi kuning tu. Tabung kebajikan untuk student kita di Mesir, dan juga tabung pembinaan kompleks tahfiz Al-Khairiyah Kampung Sungai Pagi Perak, yang sudah siap 70%, berbaki 30% lagi. Tapi 30% pun ceritanya juta juga. Jadi tabung ada situ. Kalau tuan-tuan nak infak, boleh buat duit. Kalau tak buat duit pun tak apa, ada QR code, tuan-tuan boleh scan kat situ, insya-Allah. Dan yang kedua, dekat luar sana ada sahabat saya juga, kita ada buat juga program wakaf kitab. Harganya RM50. Kalau tuan-tuan berminat, lepas selesai malam nanti, tuan-tuan boleh jumpa beliau, adik yang jaga tu. Belakang kitab tu boleh isi 10 nama. Tuan-tuan tulislah nama mak ayah, mertua semua, nama sendiri, nama anak ke cucu, bubuh pi lah, nama siapa pun. Kitab tu tinggalkan. Nanti kami kumpul elok-elok, kami akan wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih. Mudah-mudahan setiap kali student pondok tu baca wirid-wirid doa selawat dalam tu, pahala tu masuk pada nama-nama tu lah, insya-Allah. So satu kitab tu harganya RM50. Tuan-tuan boleh online juga kalau duit tak bawa. Jadi itu yang saya nak kongsikan. Dan satu saya nak pesan, manalah tahu tuan-tuan, malam ni Lailatul Qadar. Jadi kalau tuan-tuan tak bubuh duit dalam tabung, memang rugi. Ini bukan ukul kan, ini ingatan mesra saja. Malam 23 bang, jangan buat main. Jadi manalah tahu kan, menyesal tak bubuh tu. Kalau bubuh malam ni, pahala 1000 bulan insya-Allah, kalau Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.